warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir ke Kelab Pidato Perdana. Apa khabar semua? Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah tajuk di mana saya baru mendapat idea bagaimana untuk mengelakkan lemak tepu dalam badan. Yes. Penegasannya di sini. Tak tahu ni. Baiklah, saya ambil petikan dulu daripada kata-kata Menteri Kesihatan kita di mana Dr. Lim Liu Lai mengatakan Malaysia adalah sebuah negara mempunyai rakyat Malaysia yang paling gemuk di Asia Tenggara dan mempunyai kadar obesiti yang paling tinggi. Dan mengikut kajian melalui Kementerian Kesihatan juga, di mana pada tahun 2008 peratus kadar obesiti meningkat daripada 14% kepada tahun 2011 di mana 15%. Dan jika kita ambil daripada statistik ini, bayangkan 10 tahun akan datang, adakah ia menurun atau meningkat jika kita tidak melakukan sesuatu dalam isu ini? Baiklah, di sini saya hendak memberitahu sedikit apa itu lemak. Di sini ada dua kategori lemak, di mana ada lemak tepu dan lemak tidak tepu. Lemak tepu adalah suatu bentuk pepejal yang keras yang terjadi di dalam bawah suhu badan dan ia boleh membeku dengan cepat. Dan apa itu lemak tidak tepu? Adalah sejenis lemak yang diperolehi daripada hasil-hasil tumbuhan. Di sini saya nak memfokuskan lemak tepu kerana lemak tepu ini sangat tidak baik untuk badan kita, terutamanya bagi rakyat-rakyat Malaysia yang mempunyai kadar gemuk yang amat meruncingkan pada masa kini. Baiklah, apa lemak tepu ini? Daripada mana datangnya lemak tepu ini? Kalau kita lihat pada zaman sekarang, makanan yang ada di sekeliling, di luar sana, apa-apa makanan mempunyai lemak. Dan kita lihat lemak ini boleh daripada susu ke, daging ke, mentega. Dan apa kebaikan lemak dan keburukan lemak? Keburukan lemak saya beritahu dululah keburukan lemaknya. Keburukan lemak ini kalau dia ambil di kadar yang tinggi, ia boleh meningkatkan kadar kolesterol yang makin tinggi, meningkatkan kerosakan jantung, meningkatkan stroke. Itu saja yang saya tahu setakat ini. Baiklah, di sini saya beritahu langkah-langkah yang boleh saya sampaikan kepada anda semua. Ada 3 di sini yang saya dapat. Yang pertamanya adalah kita kurangkan pengambilan daging merah. Di mana daging merah ini kita boleh kebiasaannya lemak-lemak banyak tertumpu kepada kalau daging daripada tulang-tulang rusuk. Kalau bahagian ayam tu melalui pera ayam, kepak ayam, di situ lebih banyak bahagian-bahagian yang ada lemak berbanding daripada bahagian lain. Kebiasaannya kalau ahli-ahli sukan, kalau dia hendak makan pemakanan ayam yang protein tinggi kurang lemak, dia kebiasaannya makan bahagian dada. Dan yang keduanya adalah kita amalkan makanan yang lebih banyakkan, kurangkan benda yang bergoreng. Kalau boleh
dengan bergoreng ni, daging-daging yang bergoreng, lemaknya akan menyerap semula. Dan dengan minyak yang ada, minyak yang digunakan berbanding dengan daging yang dipanggang, lemak ni akan keluar. Dan yang ketiga adalah kita juga perlu kurangkan pengambilan makanan-makanan yang beku, kerana makanan yang beku ini mempunyai tinggi kadar lemak yang tebu. Dan akhir sekali, kita juga perlu tahu berapa lemak yang perlu kita ambil dalam seharian kita. Saya ambil contoh di mana rakyat yang perlukan 2000 diet pemakanan, 2000 kalori diet pemakanan, kurang punya semaksimum, setinggi yang boleh. Kita bagi pihak lelaki perlu 20 gram sahaja, berbanding wanita 18 gram lemak yang perlu ada dalam badan. Dan saya ambil contoh, jikalau kita makan 3 ketul ayam goreng, kebiasaannya kalau kita lihat di luar sana Kentucky Fried Chicken, sedap, memang sedap di mulut. Dan kita lihat hanya bahagian kulit sahaja, bagi satu ketul sudah ada 2 gram lemak di situ. Kalau kita buat pengiraan kali 3, 6 gram. Dan ketul bahagian isi saja ada dalam 5 ke 10 gram. Maknanya dalam satu hari saja kita perlu makan ayam. Kebiasaan kita ambil sarapan pagi, makanan tengah hari, makan malam, betul? Dan kita lihat kebanyakan kita makan makanan yang sangat tinggi kalorinya, dan ini boleh mengakibatkan lemak yang berlebihan dalam badan. Setuju atau setuju? Setuju. Dengan jujur, bukan setuju. Akhir sekali, saya ingin menyeru pada diri saya dan pada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama mengambil iktibar dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi mengurangkan kadar lebihan lemak tebu dalam badan. Kurang-kurangnya bukan saja kita dapat membantu diri kita saja, kita juga dapat membantu mengurangkan kadar obesiti negara kita. Sekian, terima kasih.